China mempunyai keunikannya yang tersendiri. Antara keunikan yang terdapat dalam tamadun China, mereka mempunyai zaman-zaman yang dikenali sebagai dinasti. Mari kita lihat paparan yang seterusnya. Masa zaman dinasti Zhou di China ada dua, dinasti Barat dengan dinasti Timur. Yalah tu. Sistem ni rakyat ya percaya ke pemerintah. Lepas tu lepas dia percaya ke pemerintah dia ubilah kepercayaan dia ke raja dia, suruh takbir negara tu. Kau nak menunjukkanlah dia tu seorang rakyat yang setia kepada raja dia. Dia pun jadilah dia menyumbang, dia bagi sumbangan sebagai sumbangan tu dia jadi tentera, dia jadi askar, dia jadi apa-apa je untuk mempertahankan raja dan negara dia. Okey, itulah sistem feudal. Faham? So, bila kuasa baru dia panggil sebagai 1000 sekolah. 1000 sekolah. 100 school. 100 school. Okey. Nak tahu 100 school tu ke apa? Sistem 100 school ni maksudnya sistem 100 aliran pemikiran. Maksudnya lepas sistem 100 school ni ada dekat pada zaman ni, kini masa tu wujudnya keamanan dan kedamaian dunia. Itu je lah. Seterusnya dinasti Han. Dinasti Han ni dia terletak di Chang'an. Okey. Dia berpusat kat Chang'an ni sebab nak hormat hak dan tradisi pembesar tempatan. Lepas tu pula, corak pemerintahan ni pula dilonggarkan agar tak timbul rasa ketidakpuas-hati dinasti Han. Maharaja Wuti membina terusan dari Sungai Chang'an ke Sungai Kuning untuk melakukan perdagangan. Dinasti Han ni, dia pemerintahannya bersifat autokrasi. Kenapa autokrasi ya? Autokrasi maharaja sebagai pemerintah tertinggi dan ada hak mutlak untuk menentukan semua keputusan negara. Itu. Gitu. Nak tahu tak? Pegawai dekat Taman Cina tu pada dinasti Qing dia hanya berbincang dan menasihati raja je. Dinasti Qing dia mengamalkan falsafah legalisme. Oh gitu. Lah baru tahu. Nak tahu tak? Kat dinasti Qing ni dia ada wujud pelbagai jabatan kerajaan. Contohnya hal ehwal agama korban, hal ehwal istana, hal ehwal keselamatan dan juga kereta kuda. Dah nak ada apa pula kereta kuda tu? Kereta kuda tu untuk kegunaan maharaja. Faham tak? Faham. Lepas tu ada saya baca, dia kata pentadbir negara
oleh golongan tentera. Oh gitu golongan tentera. Kalau golongan bangsawan pula, wah siang molek ke dia. Tahu golongan bangsawan? Dalam pemerintahan negara, golongan bangsawan ni dia duk cara, dia duk tepi. Gitu. Oh gitu, berat nanang ah. Sebelum-sebelum ni kita lihat dinasti-dinasti lain banyak buat inovasi, banyak buat pembaharuan. Tapi lain pula kisahnya pasal dinasti Yuan ni. Sebab diorang memilih untuk meneruskan sistem Cina kuno. Dinasti seterusnya ialah dinasti Ming. Okey, dinasti Ming ni dia muncul macam mana? Semua tahu tak? Masa dinasti Ming ni dia bermula masa timbul keadaan yang tidak tentera. Dan menyatukan empayar Cina yang pecah dan mengekalkan struktur kerajaan Cina kuno. Apa khabar semua? Mai hari ni nak cerita kat hampa ni. Dinasti Sui dengan dinasti Tang. Apa tahu tak kenapa tu? Dinasti Sui ni waktu tu ni Maharaja Wenti. Wenti dia ni dia buat terusan ni nak sambungkan Sungai Kuning sampai sungai Yangtze. Yangtze. Ingat tu. Lepas tu dia buat gudang nak simpan mejirin. Sebab apa? Sebab tak celui lah kalau buat rumah nak simpan mejirin yang banyak-banyak tu. Mesti hampa tak faham kan celui tu apa? Tak faham. Tahu tak? Celui tu maksudnya tak muat lah. Mana muat mejirin hak banyak tu nak tok dekat rumah. Buat gudang lah tu, dia buat gudang. Tak celui tu maksudnya tak muat lah. Okey, lepas tu kita pergi pula kat dinasti Sui ni. Ada apa lagi? Ada dia kerajaan waktu tu dia pegang kuat sungguh apa dekat Confucianism ni dengan Taoism. Memang pegang kuat lah. Lepas tu lupa pula Maharaja Wenti tadi tu, dia ni amalkan dasar tolak ansur terhadap agama Buddha. Waktu tu memang baguslah juga. Lepas tu lah kali depa time dinasti Sui ni depa buat baik pulih tentera, baik pulih ekonomi, baik pulih bandar, semualah. Tapi akibat dia habis semua, rakyat semua ditindas. Ditindas semua habis. Lagu tu lah jadi dah. Ada hak tengok ke tu? Ni nak cerita dinasti Tang pula ni. Dinasti Tang pula dia bahagi wilayah dia tu kepada 10 wilayah. Lepas tu pada abad ke-8 pula tambah lagi jadilah 15 wilayah. Lah sekali waktu dinasti Tang ni lah mula diperkenalkan periksa awam yang hampa suka ingat tu lah. Tu je. Okey, seterusnya kita akan berpindah kepada dinasti yang terakhir, iaitu dinasti Qing. Masa dinasti Qing ni ada seorang maharaja nama dia Fuli. Fuli ni ditampilkan menjadi maharaja semasa berusia 7 tahun dengan gelaran Xin Jing. Urusan pemerintahan diserahkan kepada pemangku raja itu. Mungkin sebabkan umur dia yang terlalu muda, semua hal pentadbiran diserahkan kepada pemangku raja. Pemangku raja merupakan pembuat dasar utama kerajaan dan beliau merupakan seorang yang komunis Manchu yang berusaha untuk menerapkan budaya orang Manchu terhadap orang Cina. Dan beliau ni merampas tanah orang Cina. Merampas tanah orang Cina. Dengar tak ni? Dengar. Okey.
Namun, beliau sedar pentingnya birokrasi dan tata cara pentadbiran Cina, maka beliau meneruskan surat pemerintahan Cina. Oh. Feng Shui is a very complicated knowledge. It always made of in Feng Shui. Actually, it made of the medicine, philosophy, and architecture, and also the climate, and very many things in the Feng Shui. It actually means about the location of the living house, the palace, the building, and the tomb. After people died in the tomb, yeah. And because Chinese people has no religions, but they worship the nature. They think people are part of the nature, so they really think they admire the nature, the God, the sky, the earth, and also the Feng Shui was influenced by the five elements made metal. What you call in Chinese 五行, 金木水火土. 金 is gold, 木 metal. Metal is sorry. 金 is metal, 木 wood, 水 water, 火 fire, 土 earth. The Feng Shui was influenced by the five things. The five things are the five elements, are the basic things of nature. So people want to pursue harmony and the balance of people and the environment. So when they choose some
when they want to choose a living house or tomb, they need to think about the location, the structure, and how to build the house and how to arrange the furniture in the house. And in the ancient times, people like to say 背山靠水. 背山靠水 means your house. Behind your house is the mountain. In front of your house is the water. It's a very good living environment for people. This is also they think about the feng shui, part of feng shui. And sometimes they also put some a ball of goldfish in the office or the home, because just like I said before, fish 鱼 is a good thing for Chinese people. They think goldfish 金鱼 will take them very good things, like the wealth, like the honor state, very good things. And when they want to choose the living house, the feng shui, they need to consider the what climate and the location of the house, and actually because the building is there, so most of the time you cannot choose a building. If you really go to a building, a house, living house, not very good location, you can, according to the feng shui, to arrange the furniture in your home. For example, for Chinese people, if you open the door, you see the living house, the place, just like the place we put the sofa, TV in this house. We call what? This. Yes, living room. Yeah. If we open the door, we see the living room. It's not a very good thing because the people has secret. If they open the door, see the living room, it seems they are disturbed. So they always put a kind of decorate during between the door and the living room. Yeah. Yeah. This is just some very basic thing about the feng shui. Actually, Chinese people like feng shui because they want to live very happily and wealth, and they want to be harmony with the nature, or want to have a good environment living house. Okay.
小芬，帮忙拿搅拌器。latar belakang serta dinasti-dinasti dalam tamadun ini, seterusnya pula kita akan menelusuri sejarah yang sangat menarik berkenaan kedatangan Islam di tamadun Cina.
China merupakan sebuah negara yang mempunyai penganut beragama Islam yang paling ramai. Terdapat 56 etnik di China tetapi hanya 10 etnik yang mana majoritinya menganut agama Islam. Rasulullah SAW tidak menyebut secara terperinci di mana akan bangkitnya Islam di sebelah negara timur dan baginda tidak menyebut mana-mana negara timur, tetapi berkemungkinan negara China menjadi negara yang akan membangkitkan Islam pada masa akan datang kerana China merupakan negara di sebelah timur yang mempunyai penganut agama Islam teramai serta mempunyai kelengkapan dan kemantapan dari segi ketenteraan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya dalam menangani ancaman musuh negara. Penyebaran Islam di China disebarkan melalui dua jalan iaitu jalan laut melalui laluan Jalur Sutera manakala jalan darat pula melalui laluan barat laut China dengan melalui Persia dan Afghanistan. Islam telah masuk ke China pada pertengahan kurun ke-7 Hijrah. Ahli sejarah mengatakan bahawa Islam telah sampai ke China pada sekitar 9 Hijrah hingga 14 yang diketuai oleh sahabat Nabi iaitu Sa'ad Lebit dan salah seorang yang berjuang bersama Sa'ad ialah Yusuf. Setelah beribu tahun berlalu, masih ramai penduduk China yang masih menggunakan nama awalan Sa dan Yu daripada perkataan Sa'ad. Ahli sejarah bersepakat mengatakan bahawa Islam telah sampai secara rasmi dan meluas pada pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan dan ketika China diperintah oleh Maharaja Yongwei daripada dinasti Tang. Dan salah seorang pendakwa terawal diutuskan ialah Sa'ad bin Abi Waqqas pada 618 Masihi zaman dinasti Tang. Ketika utusan Khalifah Uthman sampai di negara China, Maharaja tidak menerima Islam tetapi membenarkan penyebaran Islam di China oleh rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas dan 15 orang yang lain kerana kehalusan budi pekerti mereka. Sebagai bukti kedatangan Islam di negara China, wujudnya makam sahabat Nabi yang dimakamkan di Bukit Linsan terletak di sebelah selatan China, iaitu makam Sa'ad bin Abi Waqqas dan seorang sahabat Nabi yang tidak disebutkan namanya. Serta berhampiran makam tersebut terdapat batu bersurat yang menunjukkan kedatangan Laksmana Cheng Ho menziarahi makam tersebut pada tahun 1407 Masihi sebelum beliau memerlukan perjalanan ke Asia Tenggara dan Afrika. Seruan Islam mudah diterima oleh penduduk China kerana agama Islam sangat sesuai dengan jiwa mereka yang menyanjung tinggi budi dan akhlak seperti amalan yang terdapat dalam ajaran Confucianism. Serta akhlak para pendakwah itu sendiri menjadi suri teladan pada masyarakat sekeliling. Pada 710 Masihi hingga 712 Masihi, Khalifah Al-Walid telah menghantar dutanya ke China manakala Khalifah Hisham telah mengutuskan utusan Sulaiman kepada Maharaja Xuanzun bagi menjalin hubungan luar negara serta menyebarkan ajaran agama Islam. Semasa pemerintahan Bani Abbasiyah, hubungan antara kerajaan Islam dengan kerajaan China semakin erat. Buktinya, Khalifah Al-Mansur telah menghantar bantuan ketenteraan apabila Maharaja China meminta bantuan untuk menghadapi pemberontakan di wilayah Xingan dan Hunan. Dan setelah berjaya pemberontakan dipatahkan, tentera Islam terus menetap di China dengan berkahwin dengan wanita tempatan negara China. Apabila pemerintahan China jatuh ke tangan orang Mongol selama 90 tahun, kedudukan orang Islam tidak tergugak, malah mereka telah diserap masuk dalam barisan ketenteraan bangsa Mongol yang terkenal dengan keganasan. Dicatatkan bahawa 8 daripada 12 gubernur pemerintahan Mongol beragama Islam semasa pemerintahan Kublai Khan. Ibnu Battuta berkata, di setiap kota daripada satu wilayah khusus bagi orang Islam, mereka sangat dimuliakan dan dihormati oleh penduduk Cina yang lain. Pada 1368 Masihi, dinasti Ming telah mengambil alih kerajaan Mongol.
Dipercayai dinasti Ming yang diasas oleh Ming Saishu merupakan orang Islam kerana permaisurinya juga memeluk agama Islam berkait dengan kisah pengislaman Puteri Hang Lipo. Pada masa itu juga, Maharaja telah mengutuskan seorang negarawan Islam Cina iaitu Laksmana Cheng Ho ke negara-negara Pasifik Selatan termasuklah Kepulauan Melayu, India, Arab dan Afrika Timur. Zaman kegemilangan Islam mula pudar selepas jatuhnya kerajaan dinasti Ming yang digantikan dengan dinasti Manchu. Dan keadaan ini berterusan sehingga jatuhnya kekuasaan dinasti kepada pihak nasionalis dan seterusnya pihak komunis. Umat Islam tetap bertambah secara mendadak daripada 50 juta sebelum 1976 kepada 115 juta orang pada tahun 1996. Dan jumlah umat Islam di China terus meningkat dari semasa ke semasa. Penyebaran Islam ke China turut memberi peluang dalam menyebarkan Islam ke negara lain. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat segmen seterusnya.
Segala yang dilalui oleh umat terdahulu sangat memberi impak kepada tamadun Cina. Lihatlah paparan seterusnya untuk mengetahui Cina pada masa kini. Konghucu atau Confucianism. Di ketiga negara ini, ajaran moral Konghucu yang berasal dari China iaitu Khufu Provinsi Shandong tersebar luas dan sangat terkenal. Cara berfikir dan dasar moral orang Cina, Jepun dan Korea terbentuk dari ajaran Konghucu ini. Ajaran Konghucu ini boleh diibaratkan seperti dasar dari kebudayaan China, Jepun dan Korea. Sehingga sekarang, moral Konghucu ini masih tersebar luas di China, Jepun dan Korea. Konghucu bukan salah satu daripada agama, tapi Konghucu hanyalah manusia biasa. Konghucu dianggap sebagai guru pertama dan teragung di China. Kuil terbesar dan tertua didedikasikan kepada Konghucu, iaitu di kota kelahirannya sendiri, iaitu Khufu Provinsi Shandong. Seterusnya adalah aksara. Di ketiga buah negara ini juga, aksara Cina atau Hanzi dalam bahasa Mandarin, Kanji dalam bahasa Jepun dan Hanja dalam bahasa Korea kerap digunakan. Aksara Cina ini menjadi aksara rasmi di ketiga buah negara ini dan dianggap sebagai aksara yang high class atau berkelas selama berabad-abad kerana kesulitannya, keindahannya dan juga hanya orang yang tertentu sahaja yang dapat mempelajarinya. Sekarang negara yang menggunakan aksara Cina sebagai aksara rasminya adalah China, Taiwan dan Jepun, dicampur dengan hiragana dan katakana. Korea Selatan sendiri sejak kemerdekaannya berusaha untuk tidak menggunakan aksara Cina lagi dan menggantikannya dengan aksaranya sendiri iaitu Hangul. Tetapi kebelakangan ini banyak protes untuk meminta agar bahasa Korea ditulis lagi dengan campuran antara Hangul dan aksara Cina kerana apabila bahasa Korea tidak ditulis dengan bantuan aksara Cina, ia menjadi cukup sulit untuk difahami, terutama apabila sudah berbicara tentang kosakata yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tinggi. Seterusnya, budaya menggunakan penyepit. Di ketiga buah negara ini, umumnya alat makan yang digunakan adalah penyepit yang merupakan berasal dari China. Terdapat perbezaan penyepit China, Jepun dan Korea. Antaranya, penyepit China yang berbentuk paling panjang dibuat daripada plastik atau kayu, manakala penyepit Korea berbentuk panjangnya sederhana yang dibuat daripada logam. Dan Jepun pula bentuknya paling pendek dan hujungnya melancip. Seterusnya, budaya membungkuk dan sujud. Budaya membungkuk dan sujud ini sebenarnya daripada ajaran Konghucu di mana mewajibkan yang muda memberikan penghormatan terhadap yang tua. Umumnya, budaya membungkuk ini dilakukan ketika menyambut seseorang yang dianggap penting, meminta maaf, wujud terima kasih dan juga wujud rasa malu. Umumnya juga orang yang membungkuk terhadap jasad-jasad dan juga pada perayaan-perayaan tertentu. Di ketiga buah negara ini, umumnya juga murid-murid diajarkan untuk membungkuk ketika bertemu dengan guru. Seterusnya pula adalah kalender. Di tiga buah negara ini sempat bersama-sama menggunakan kalender tradisional Cina iaitu kalender lunar-solar atau campuran antara perhitungan bulan dan matahari. Sampai sekarang, kalender tradisional ini masih digunakan di Korea dan China untuk menentukan tanggal-tanggal festival tradisional mereka. Termasuk juga Imlek atau Tahun Baru Cina di mana Korea juga merayakannya. Di pada moden ini juga, umumnya orang Cina dan Korea masih menggunakan sistem umur yang agak berbeza dengan belahan dunia lain. Dalam kultur Cina, bayi ketika lahir dari ibu sudah berumur 1 tahun dan seseorang akan bertambah umur bukan ketika melewati tanggal lahirnya tetapi waktu melewati Tahun Baru Cina. Maka semua orang rasminya bertambah umur 1 tahun. Sebahagian orang merayakan ulang tahunnya bukan kalender tradisional, tapi juga ada orang yang merayakannya berdasarkan kalender standard. Maka kalau tanya orang Cina atau Korea umur, tanyalah jelas-jelas apakah itu umur berdasarkan kalender tradisional atau standard. Dan apabila dilihat dari cara berpakaian, orang Jepun sedikit lebih unik dan umumnya berusaha tampil nampak cantik. Untuk orang Cina sendiri, fashionnya masih tertinggal berbanding Jepun dan Korea. Tapi umumnya di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai dan lain-lain, fashionnya sudah menyamai Korea dan Jepun. Manakala baju nasional di tiga buah negara ini pasti rata-rata sudah mengetahui bahawa kimono untuk Jepun, hanbok untuk Korea dan hanfu untuk China di Han.
Hubungan dua hala ini memainkan peranan yang penting dalam membina tamadun dan mempelajari peristiwa yang berlaku dalam menelusuri bangkitan tamadun pada zaman yang lalu. Oh ya, sebelum terlupa, ikuti program yang bakal dipaparkan. Assalamualaikum, bersama saya pada sesi terakhir. Saya akan menerangkan kepada anda semua serba sedikit tentang sejarah negara China. Di mana sejarah tentang negara ini, kebanyakan ahli sejarah telah menyembunyikan beberapa fakta daripada pengetahuan kita semua. Okey, slot ini saya namakan sebagai Rothschild dalam kehancuran Empayar China. Nama negara China sekarang tidak lagi asing bagi kita. Kita juga sering dengar bahawa negara China mempunyai sejarah yang begitu hebat daripada setiap dinasti mereka yang tersendiri. Tetapi, pernahkah anda semua terfikir bagaimanakah sebuah empayar China yang begitu besar, begitu hebat, boleh jatuh begitu sahaja? Apakah bahan utama yang digunakan untuk menjatuhkan negara China? Bahan utama yang digunakan untuk menjatuhkan negara China adalah candu. Candu merupakan sejenis dadah. Mengapakah Yahudi memilih candu? Okey, Yahudi memilih candu kerana apabila seseorang yang mula menghisap candu, mereka akan berkecenderungan untuk ketagihan yang begitu teruk dan berkhayal selama berjam-jam. Dan apabila seseorang yang sudah mula ketagih dengan candu, mereka ingin berhenti, ia akan menyebabkan beberapa kesan sampingan seperti muntah-muntah, diarrhea dan kesakitan kaki dan tangan. Siapakah yang menjatuhkan Empayar China? Orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjatuhkan Empayar China adalah David Sassoon. Beliau merupakan seorang jutawan bank yang berbangsa Yahudi. Wujudnya Perjanjian Nanking. Perjanjian Nanking wujud apabila ejen-ejen Rothschild mengambil kesempatan ke atas negara China. Hal ini terjadi apabila Maharaja China telah menjalankan satu kempen untuk membuang candu. Ini menyebabkan perniagaan Sassoon terjejas. Lalu beliau berjumpa dengan kerajaan British untuk menyelesaikan masalah tersebut. Disebabkan perjanjian ini, negara China terpaksa membayar pampasan kepada perniagaan David Sassoon dan membayar semua kos peperangan yang ditanggung oleh kerajaan British. Maharaja China telah tersepit dengan hutang. Hal ini berlaku semasa pemerintahan kerajaan Manchu. Apabila China telah kalah dalam beberapa peperangan dan beberapa pemberontakan telah wujud di dalam negara. Hal ini menyebabkan kerajaan China terpaksa menanggung semua kos peperangan tersebut. Walaupun kerajaan China menang dalam menangani pemberontakan tersebut, tetapi beliau terpaksa tanggung kos perbelanjaan peperangan yang begitu tinggi. Pinjaman bank merupakan perangkap kepada negara China apabila bank luar pertama telah membuka cawangan di negara China. Kemudian telah diikuti beberapa bank luar milik Yahudi. Rothschild hanya perlu memastikan kerajaan China membuat pinjaman bagi melengkapkan perangkap tersebut. Disebabkan kerajaan China telah kalah dalam beberapa peperangan, Maharaja telah melaksanakan pemodenan ketenteraan yang mana diuruskan oleh putera Gong dan Li Hongzhang, di mana kerajaan China telah membuat pinjaman yang begitu banyak untuk menjalankan kempen pemodenan ketenteraan, projek landasan kereta api dan pemberontakan Boxer. Kerajaan China telah menjalankan satu projek landasan kereta api. Kuasa-kuasa besar menganggap ini adalah satu peluang untuk membuat kerajaan China membuat pinjaman dengan mereka. Namun begitu, kerajaan China telah berjaya menyiapkan landasan kereta api tersebut tanpa membuat sebarang pinjaman. Hal ini terpaksa menyebabkan Rothschild menjalankan beberapa strategi bagi membuatkan kerajaan China membuat pinjaman. Beberapa sentimen telah tercetus sehingga mencetuskan
pemberontakan Boxer pada tahun 1990 bagi membuatkan kerajaan China menanggung kos pemberontakan dan membuat pinjaman dengan bank luar. Revolusi China pada tahun 1911. Komplot menumbangkan dinasti Qing bermula sejak 1890 apabila beberapa penggerak revolusi dari dinasti Han mula menubuhkan beberapa organisasi kecil yang anti dinasti Qing. Dr. Sun Yat-sen merupakan pemimpin yang paling aktif dan beliau telah berjaya menggabungkan organisasi besar yang anti dinasti Qing. Tetapi pakar sejarah tidak mendedahkan bagaimanakah organisasi tersebut dan Dr. Sun Yat-sen mendapat kos kewangan untuk menjalankan aktiviti organisasi tersebut, sedangkan ketika itu negara China mempunyai masalah kekurangan wang. Mao Tse-tung merupakan presiden China yang berpengaruh yang memerintah selama 33 tahun. Beliau merupakan boneka kepada dua orang ejen Amerika yang berbangsa Yahudi. China menguasai ekonomi. Pada 2010, carta ekonomi telah menunjukkan China berada pada kedudukan tangga kedua selepas negara Amerika. Pada ketika itu, akhbar-akhbar antarabangsa telah melaporkan banyak syarikat-syarikat pembuat motorkar mula menjual saham kepada negara China. Antara dua syarikat pembuat motorkar yang terbesar di dunia sudah dimiliki oleh China pada tahun 2010, iaitu Ford dan General Motors. China menyiapkan kelengkapan Perang Dunia Ketiga. Seperti yang telah dirancang, China sekarang menjadi pendahulu kepada operasi galian minyak dan pasaran emas di dunia. Menurut Jason Musk dalam bukunya Conspiracy of the Six Pointer Star pada tahun 2011, selepas Saddam Hussein ditumbangkan, semua minyak rakyat Iraq mula dibawa keluar oleh tentera Amerika melalui kapal-kapal minyak di sepanjang pantai Israel dan Lebanon. Minyak yang bertantan ini dibawa ke China bagi tujuan pemprosesan. Manakala kroni Rothschild lain seperti bank Goldman Sachs, Morgan Stanley dan beberapa bank Eropah lain telah membina pelbagai kilang dan gudang besar yang menyimpan pelbagai hasil bumi yang mahal seperti balak, aluminium, besi, konkrit, kaca, traktor dan lain-lain. Simpanan bahan-bahan mentah secara besar-besaran ini disyaki sebagai persiapan perang besar pada masa hadapan. Ia sangat jelas bahawa negara komunis China digunakan untuk menyiapkan kelengkapan bagi persediaan Perang Dunia Ketiga. China pada masa kini. Sekarang ekonomi China dibangunkan dengan hebat oleh Rothschild melalui ejen-ejennya di seluruh dunia. Ekonomi China dihebatkan dengan pelbagai teknologi sedangkan ia negara komunis. Mana-mana pembuatan barangan kecil atau besar akan tertulis Made in China. Melalui perancangan rapi Rothschild, purata kadar pertumbuhan ekonomi China telah menjadi 9.6% setahun dan kadar ini dijangka stabil sehingga 5 tahun selepas tahun 2011. Malahan dalam beberapa andaian, China dijangka menduduki tempat pertama ekonomi dalam masa beberapa tahun lagi. Kesimpulannya, jelaslah bahawa China antara negara yang dipilih oleh Rothschild untuk menjalankan idea-idea masa depan Dajjal dan kejatuhan pemerintahan Beraja China pada 1911 adalah sesuatu yang dirancang, bukannya kebetulan semata-mata. Manakala perancangan tersebut dipegang oleh Rothschild yang dilantik mengetahui projek besar Dajjal mengawal umat dunia tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. HSBC merupakan bank konspirasi Rothschild pada era milenium. HSBC adalah singkatan dari Hong Kong Shanghai Banking Corporation yang mula ditubuhkan pada Mac 1865 di Hong Kong oleh seorang ejen Rothschild yang bernama Sir Thomas Sutherland dari keluarga Sutherland Matheson. Pada tahun 1884, Thomas telah terpilih sebagai ahli parlimen British sehingga tahun 1900. Bersamaan tahun akhir, kerajaan China membuat pinjaman sebanyak 47.8 juta pound
Kini, pada era 2000, HSBC adalah milik China Komunis. Ia telah melakukan pelbagai urus niaga di luar pemikiran manusia, pastinya di bawah arahan Rothschild.